Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan luar biasa yang menggemparkan kita semua. Pas yang zalim, rakus, takutkan kerajaan Madani. Ini tindakan mereka. Dipetik daripada Harapan Daily. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa siapa yang ada penyakit kencing manis, gout, dan tinggi darah, sila tekan big produk yang saya sertakan ini karena di dalam produk big produk itu ada beberapa produk yang boleh membantu menyembuhkan kencing manis, gout, dan tinggi darah. Sudah ramai yang membeli dan mereka kata sangat membantu menyembuhkan, bahkan memberikan keuntungan dalam bentuk uang kerana harganya kini adalah harga yang sangat murah berbanding yang dahulu. Kita teruskan ulasan kali ini. Terima kasih kena menyokong channel ini dengan membeli produk tersebut. Pas yang zalim, rakus, takutkan kerajaan Madani. Ini tindakan mereka. Kerajaan Pas Terengganu mempamerkan kelaziman dan kerakusan mereka kepada rakyat kerana takut terhadap kerajaan Madani. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah telah dijadualkan menghadiri majlis santunan kasih Ramadan bersama peserta Felkra. Oleh itu, kemah telah dipasang di dalam perkarangan masjid keluar kawasan tersebut. Walau bagaimanapun, lain pula jadinya. Di saat akhir Jabatan Agama Negeri Terengganu tidak memberikan kebenaran menggunakan kawasan masjid tanpa sebab yang jelas, kata pemegang akaun TikTok AAKJ World. Namun, adat orang kampung tetamu telah dijemput, maka majlis diteruskan juga. AAKJ World menyatakan bahawa tindakan rakus ini mengingatkan mereka pada peristiwa di tahun 1999, iaitu bila mana pelajar tadika kemas dihalau dari sekolah mereka atas alasan menggunakan dewan milik kerajaan negeri. Saudara-saudara sekalian, ini satu berita yang sangat mengejutkan kita semua. Pada pendapat ramai netizen, ini satu perkara yang memang tidak sesuai sama sekali. Kata mereka, kalaupun berlainan di ideologi politik, parti politik, janganlah sampai terlalu kejam sehingga melakukan perkara itu pula, kata mereka. Bagaimana pula kalau mereka yang dikenakan lain nanti jadinya? Hari ini juga kita digemparkan dengan satu pendedahan pemuda PAS yang aktif akaun Facebook selepas kongsi Dakya Grand Plan DAP. Ketua Penerangan Pemuda PAS Pulau Pinang, Ibrahim Ani, dikatakan telah bertindak menyeaktifkan akaun Facebook beliau selepas berkongsikan imej bertajuk Dakya Grand Plan DAP jika ke Putrajaya. Antara perkara yang dinyatakan di dalam perkara yang didedahkan oleh aktivis Najib Bakar ini adalah perkara-perkara yang hampir mustahil, yang mana hanya orang sengit saja yang boleh percaya. Bayangkan antara senarai pelan besar DAP yang disenaraikan kononnya mereka mahu menukar negara ini menjadi negara republik dan Islam tidak lagi sebagai agama rasmi. Ini satu perkara yang amat ketara, tidak masuk akal. Paling senang, anda harus tahu. Siarkan kepada rakan-rakan, beritahu kepada rakan-rakan. Kalau Malaysia bertukar jadi republik, maknanya raja-raja Melayu tidak akan ada lagi. Maknanya ini perkara yang betul-betul tak masuk akal. Mustahil untuk dilakukan. Kita harus mempertahankan kedaulatan raja-raja Melayu yang ada di Malaysia. Jangan biarkan satu orang pun cuba untuk mengganggu gugat sistem beraja di negara kita ini. Oleh sebab itulah, mustahil untuk negara Malaysia ini menjadi republik. Jangankan nak cakap, jangankan nak jadi, nak fikir pun tak masuk akal langsung. Tapi aku tak tahulah kenapa ada juga yang sengit pemikirannya, boleh pula percaya. Yang kedua pula, penipuan, katanya Islam tidak lagi sebagai agama rasmi. Yang ini lagilah sengit pemikiran yang tak tahulah.
Dari mana dorang dapat idea yang menyatakan konon ini adalah plan besar DAP? Siapa kata? Tiada pernah dinyatakan begitu. Islam adalah negara agama yang diiktiraf bahkan diterima sebagai agama rasmi di negara ini. Tiada satu orang pun yang mempersoalkannya kerana kita menghormati perlembagaan Malaysia yang telah pun menyatakan perkara tersebut. Jadi, tolong sharekan kepada ramai orang, khususnya walaun-walaun type W, yang mana mereka percaya bulat-bulat penipuan itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pemuda PAS aktif akaun Facebook selepas kongsi Dakia Grand Plan DAP. Wah, ini isu yang paling panas yang tular di media sosial sekarang, yang mana dia padam akaun Facebooknya selepas kongsi satu fitnah yang luar biasa. Ketua Penerangan Pemuda PAS Pulau Pinang, Ibrahim Ani, dikatakan telah bertindak menyaktifkan akaun Facebook selepas berkongsikan imej bertajuk Dakia Grand Plan DAP jika ke Putrajaya. Perkara itu didedahkan aktivis Najib Bakar yang menyifatkan pihak pembangkang cakap tidak serupa bikin apabila bimbang dikenakan tindakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Sebelum kita teruskan ulasan ini, bagi Anda yang ada penyakit gout, tinggi darah dan kencing manis, saya promosikan kepada Anda produk untuk membantu Anda sehat. Produk itu ada dalam beg kuning ini, tekan kerana ianya sekarang harganya murah. Berkesan, sudah ada testimoni yang memberikan testimoni dan kata mereka membantu menyihatkan gout, menyembuhkan gout dan juga kencing manis dan tinggi darah. Sediakan payung sebelum hujan, Syawal bakal menjelma, cepat-cepatlah membeli supaya ada persiapan untuk Syawal nanti. Jangan-jangan pula nanti Syawal datanglah pula gout kan. Jadi lebih baik sediakan sebelum masanya tiba. Kita teruskan ulasan kali ini. Apa yang menariknya, mereka ini banyak sembang saja, kata Najib Bakar. Konon nak bangkitlah, berjuanglah. Takkan bila kena report SKMM dah lari, katanya menerusi hantaran di Facebook sebentar tadi. Beliau menegaskan senarai pelan besar DAP itu antaranya Malaysia bertukar jadi republik dan Islam tidak lagi sebagai agama rasmi. Sebagai amat ketara tidak masuk akal. Hanya yang sengit saja boleh percaya. Mana mungkin Malaysia ini tiba-tiba pula jadi republik. Kita mempunyai sistem raja berperlembagaan di negara ini. Selagi di negara kita ini ada raja, tidak mungkin kita ada republik. Daripada mana mereka mendapat idea menjadikan ini sebagai satu fitnah yang besar? Saya pun tak tahu. Bayangkan macam mana Malaysia boleh jadi republik. Yang ini betul-betul tak masuk akal sedikit pun. Tidak langsung masuk akal. Bagaimana mungkin kita dapat memikirkan perkara yang tak masuk akal itu? Bayangkan Malaysia bertukar jadi republik. Wah, ini memang paling tak logik akal lah. Yang kedua, Islam tidak lagi sebagai agama rasmi. Yang ini mereka cuba bermain dengan api. Mereka cuba bermain dengan agama apabila menuduh kononnya Islam tidak lagi sebagai agama rasmi. Mana mungkin, ini satu fitnah yang luar biasa. Benarlah kata Najib Bakar, hanya yang sengit saja boleh percaya. Atau dengan kata lain, hanya orang yang otaknya masuk air saja yang boleh percaya dengan penipuan terang-terangan itu, fitnah yang luar biasa itu. Ingat tak masa kempen PRU dulu? Sampai level cikgu pun kata kalau Anwar jadi Perdana Menteri, habis budak perempuan kena pakai skirt pergi sekolah. Biasa dengar perkara itu? Kalau biasa dengar, itu fitnah. Benda ni paling tak masuk akal. Tapi malangnya ramai juga yang percaya. Entahlah siapa yang percaya itu. Sekarang ini, lepas 2 tahun, ada tak Anda nampak anak perempuan Anda dipaksa pakai skirt? Tiada pun.
Sehubungan itu, Najib berpendapat Perikatan Nasional PN sebenarnya hilang arah lantaran tidak mampu bersaing dari segi polisi dan ekonomi. Faktanya, negeri-negeri yang ditakbir mereka semuanya di tempat corot. Masalah asas pun belum mampu diselesaikan. Jangan kata nak cakap bab pelaburan. Pelabur tengok perangai type W penyokong PAS pun, depa tak berani masuk, ekstrim sangat. Jadi, bila tak mampu bersaing dari segi idea, cuma tinggal satu sajalah cara mereka, mainkan sentimen perkauman dan agama. Masalah satu, dua individu dijadikan seolah-olah seluruh kaumnya itu begitu. Mana boleh pukul rata, tegas Najib Bakar lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.